Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma nawwir qulubana binurin hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi Surau, Jawatan Kuasa, para alim ulama, para ustaz, ustazah, terusnya sidang jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah sebagai salah satu tanda bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan saya dan tuan-tuan kesempatan untuk terus berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam rakaat yang pertama Tuan Imam kita membacakan ayat peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa hasibatum annama khalaqnakum abasa wa anna ilaikum la turja'un. Apakah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, mengira bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini, saya dan tuan-tuan ini, sekadar suka-suka ataupun main-main saja. Tidak ada tujuan. Sedangkan peringatan Allah Subhanahu wa taala kata, dan kamu merasakan seolah-olah wa annakum ilaikum la turja'un, kan? Dan seolah-olah kita rasa macam kita tak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa kita nak hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini selama-lamanya. Sedangkan kita juga mengetahui sebenarnya bahawa kita ini akan sampai masanya. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. 2-3 hari ini kan banyak rakan-rakan kita, rakan-rakan saya lah tuan-tuan. Kan kalau di sekolah tu bekas guru besar contohnya. Yang terbaru bekas guru besar SK Meru tu. Dulu dia pernah menjadi guru besar sekolah saya juga. Pun Allah Subhanahu wa taala ambil. Sebelum tu lagi selang beberapa, saya tak ingat ada sebulan kot, bekas penolong kanan juga kan. Pun Allah Subhanahu wa taala ambil. Jadi begitulah tuan-tuan pusingan hidup kita. Nanti akan sampai masanya saya ataupun mungkin tuan-tuan akan sampai masanya nanti kita akan Allah Subhanahu wa taala panggil. Umpama kita menunggu nombor giliran kita, sama ada di bank, di hospital, di klinik kan. Kita tunggu. Itu kita tunggu nombor tuan-tuan. Yang ini ni nombornya kita tak tahu. Kan kalau kita tahu nombor senang. Kan kita dah bersedia dah. Kalau di klinik kerajaan dah sedia dah nak bayar RM1. Kan? Tapi sekarang katanya tak pakai duit ringgit ya tuan-tuan, pakai touch and go ya. Siapa pernah pergi klinik? Saya pun dah lama tak menyerah diri kan. Dulu masih bayar RM1 lagi. Sekarang saya dengar khabar katanya pakai touch and go. Jadi begitulah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Cuma persoalannya tadi kita kena tahu, bila kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ni tadi, Allah tu ciptakan kita bukan sekadar untuk main. Bukan sekadar untuk hidup begitu saja. Sudah tentu di sana banyak persoalan ataupun banyak tanggungjawab yang setiapnya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang
masa, ruang dan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini. Hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kan? Kalau orang kaki tangan kerajaan sekarang ni umur pensionnya 60 tuan-tuan. Yang lama-lama tu dia mesti pakai lagi lah 55, 56, 58. Kan? Itu adalah anggaran pencen bagi hidup kat dunia lah. Tapi sebenarnya ada kaitan juga tuan-tuan. Kan? Sebab Nabi SAW pun dah pernah menyatakan umri ummaiti baina sittin wa sab'in. Memang kenalah kan. Umur umatku kata Nabi di antara 60 ke 70 tahun. Kan sesuai lah tu. Kan? Cuma kita ni kadang-kadang kita terlupa. Kan? Sebenarnya peringatan Allah SWT dah beri pada kita banyak dah. Kan? Berikan sakit. Kalau dulu tuan-tuan hebat, kuat kan. Sekarang tuan-tuan dah rasa sakit lutut. Kan? Duduk lama-lama sikit dah tak tahan. Kan? Itu biasa, itu sebenarnya peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya besok bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini saya nak bawa tuan-tuan sebagai mukaddimahnya kan. Hadis ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya apa tuan-tuan? An Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalahu ila qas'atiha. Qala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sayl wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum wala yakzifanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Faqala qail ya Rasulullah wa ma al-wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang artinya daripada Sauban radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tibanya satu masa di mana bangsa-bangsa daripada seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu? Maka Nabi SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali. Tetapi kamu seumpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu. Dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit yang namanya wahan. Maka salah seorang sahabat yang lain bertanya, apakah wahan itu hai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, cinta pada dunia dan takut pada mati. Jadi hadis ini tuan-tuan ada kaitannya dengan suasana kita hari ini. Suasana yang menimpa saudara kita, saudara seagama kita. Walaupun jauhnya beribu batu, dia adalah saudara kita. Yang tuan-tuan pun dah tahu, saya yakin ramai para asatidzah yang telah pun menyebutkannya. Yang sekarang ini, kalau hari ini tuan-tuan tengok, sebelum saya ke sini tadi saya sempat buka Telegram, bagaimana mereka bawa bekas-bekas air tuan-tuan. Bukan bawa pakai kereta, bukan bawa pakai lori, bukan bawa pakai motosikal, tapi dibawa pakai apa tuan-tuan? Dibawa pakai keldai. Kenapa dibawa pakai keldai? Ingat zaman kuno ke ni? Kerana tuan-tuan tahu sekarang ni kan bagaimana Gaza itu. Bumi Gaza itu dipotong segala bekalannya. Kan? Tidak ada bahan api yang masuk. Sebab itu kenderaan tak boleh nak jalan. Dahlah bahan api itu dipotong. Begitu juga dengan air.
Jadi kalau kita dengar ceramah daripada Nadir An-Nuri, rakyat Malaysia yang berkahwin dengan orang Palestin itu. Dia kata kalau hari-hari biasa pun, hari-hari biasa, hari bukan perang, bukan suasana perang, paling tidak 100 trailer yang masuk ke Gaza untuk hantar bekalan makanan, untuk hantar segala lah tuan-tuan, segala bekalan. Tetapi bila berlakunya perang ini, segala-galanya disekat dan tidak dibenarkan masuk. Bayangkan tuan-tuan, kita sini sedap, alhamdulillah. Kan? Makan kita cukup. Minum kita cukup. Elektrik kita 24 jam. Kalau tak ada elektrik, baru sekejap je jalan Khamis ini tak ada elektrik. Penat TNB Kelang nak jawab panggilan daripada tuan-tuan. Kejap-kejap ini mengadu. TNB, kan? Kenapa tak ada elektrik? Seorang, nanti seorang lagi, seorang lagi, seorang lagi. Sampai operator dia naik penat jawab. Sabar dia kata. Kan? Kita 24 jam tapi mereka berapa jam tuan-tuan? Mereka hanya 8 jam saja sehari. Maknanya kalau sehari ada 24 jam, mereka 1/3 hari sahaja yang dibekalkan bekalan elektrik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya yakin tuan-tuan dah tengok dah video kan. Dah tengok macam-macam video yang ada. Bagaimana anak-anak kita, anak-anak mereka, yang baru ni Kementerian Pendidikan dia umumkan sesi persekolahan 2023-2024 dah habis lah. Habis kenapa tuan-tuan? Habis kerana ramainya anak-anak mereka yang telah pun dibunuh. Bayangkan tuan-tuan, itu anak-anak mereka, anak-anak kita. Kalau saya guru-guru bayangkan itu anak-anak murid saya. Semuanya telah pun dibunuh, kebanyakan mereka dibunuh. Tuan-tuan tengok sendiri bagaimana kita sampai tak sanggup nak tengok tulang-tulang mereka terkeluar. Bila dia gerakkan kaki kan tulang dia keluar tu. Allahu Akbar kan. Dan dikhabarkan juga ibu-ibu yang nak bersalin Caesar tidak ada ubat tuan-tuan. Tidak ada ubat bius. Doktor terpaksa belah gitu je. Sebab itu tuan-tuan, kan. Tapi kelebihan mereka ini tuan-tuan. Kelebihan orang-orang saudara kita di Palestin ini, mereka dengan Quran ini sentiasa di bibir. Kita Quran ni kan kena tengok. Kalau saya bukan hafiz tuan-tuan kan. Tuan-tuan yang hafal Al-Quran, alhamdulillah. Tapi mereka ni kebanyakan yang hafal Al-Quran, doktornya. Kan? Jadi mereka banyak membaca Al-Quran sambil merawat itu. Dah tak ada bekalan, tak ada ubat bius dan sebagainya. Mereka belah gitu je. Tanya isteri kita yang mungkin pernah Caesar, sakit tak sakit walaupun dibius. Kan? Saya anak pertama dengan anak terakhir. Kan? Anak pertama dengan anak ketujuh. Caesar. Isteri saya kata rasa walaupun dah dioperate. Walaupun dah dibius tu. Rasa dia kata. Kan doktor belah. Kan? Tuan-tuan ni bayangkan tak dibius. Tapi mereka hanya membaca ayat-ayat Al-Quran. Tengok video-video tu tuan-tuan. Tapi semangat yang mereka tunjukkan itu yang kita, ya Allah, ya Tuhan. Kan? Sampai mereka kata, ada satu video tu bagaimana seorang ayah. Dia kata, apa yang kita nak sedih? Apa yang kita nak risaukan sangat? Sedangkan mereka ini semuanya telah pun diperlihatkan Allah Subhanahu Wa Taala syurga. Kerana ganjaran orang yang mati syahid ini tuan-tuan, tidak ada ganjaran yang lebih baik melainkan syurga. Malahan dikatakan roh-roh mereka berterbangan seperti mana burung-burung di syurga. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bayangkan tuan-tuan, kalau yang perempuan bayangkan lelaki-lelaki yang gugur syahid itu sebagai suami mereka, ataupun ayah mereka, ataupun anak-anak mereka. Kalau kita yang lelaki ni cuba bayangkan perempuan-perempuan yang syahid itu. Bayangkan itu mungkin isteri kita. Itu mungkin anak perempuan kita. Itu mungkin mak kita tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa saya ajak tuan-tuan ni? Kerana hadis Nabi SAW memperingatkan kepada kita. Man lam yahtamu bi amril muslimin falaisa minna. Kama qala Nabi SAW.
Nabi kata, tidaklah daripada kalangan kami orang yang tidak nak ambil peduli tentang hal ehwal saudara-saudara Islam yang lain. Ada orang kata, jangan apa yang kita sibuk sangat Ustaz. Mereka tu jauh. Ya. Kan, kalau hari-hari biasa kita mungkin ambil tahu tentang jiran-jiran kita, itu teruskan tuan-tuan. Tapi dalam isu hari ini, isu dunia hari ini kita kena ambil tahu. Kerana mereka itu saudara kita. Supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang Nabi sebut, bukan daripada golongan kami. Maknanya Nabi tidak mengaku umat orang yang tidak nak ambil tahu langsung tentang hal ehwal orang Islam. Tapi memang menyedihkan tuan-tuan. Ada seorang tengok dalam Facebook, dia seorang lawyer yang terkenal juga. Kan? Dia kata, apa yang kita nak sibuk-sibuk sangat ni? Kan? Apa yang kita nak sibuk-sibuk sangat ni? Orang Yahudi pun dia sembah Allah juga. Sebab dia agama Samawi katanya. Kita pun sembah Allah juga. Yang kita nak sibuk buat apa? Nampak tu tuan-tuan pandangannya. Ni bila kita Kementerian Pendidikan dah bagus dah. Buat solidariti untuk Palestin. Minggu ni lah, panjang minggu ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, siapa golongan yang menentang. Kalau kafir tu memang dia dah memang menentang dah. Tak kira apa parti pun tuan-tuan. Mereka memang bersatu. Al-kufrun fi ala millatin wahidah. Orang kafir ni dia millah dia sama je. Dia sehati sejiwa menentang. Dia tak kira parti apa dia tentang sama. Tuan-tuan bacalah. Kan? Dia memang menentang. Tapi yang menyedihkan bila saudara-saudara kita juga, yang Islam juga, ada juga yang mulut-mulutnya yang macam tu. Yang kita rasa, ya Allah. Kan? Tadi tuan-tuan kan, ada seorang ustazah mengadu kat saya. Tadi saya bagi ceramah juga kat sekolah kan, solidarity untuk Palestin. Isunya orang kata kita mengajar keganasan. Kita bukan ajar mereka berperang tuan-tuan. Kita nak supaya kita berkebersamaan itu. Melihat keprihatinan terhadap saudara-saudara kita. Kita tak ajar pun mereka perang. Kan? Tapi itu bunyi-bunyi yang ada. Bab agama kita mereka cukup sibuk menyibuk. Kan? Kita tak pernah kacau pun agama dia. Tapi inilah tuan-tuan kan. Tapi yang menyedihkan kata, Ustaz dia kata ada seorang murid tahun 3 tadi. Dia kata apa? Mak dia pesan. Kan? Sebab dia tahu hari ini ada program berkaitan solidariti untuk Palestin. Mak saya pesan ustazah dia kata. Jangan kata Israel tu jahat. Kan kita nak kata apa lagi tuan-tuan? Kan? Sebab tu saya tak berapa setuju juga bila dah ditekan ni keluar lagi satu keliling ada berapalah yang kat situ yang saya tak berapa nak setuju jugalah. Akibat ditekan ni dah macam-macam keluar lagi. Itu tak boleh, ini tak boleh. Kan? Kita bukan ajar nak berperang tuan-tuan. Tapi kita nak supaya kita kebersamaan itu. Melihat bagaimana penderitaan yang dilalui oleh saudara kita tadi. Macam yang kita sebut tu lah, yang saya sebut tadi, contoh-contoh tadi. Kan kita sini boleh makan, boleh minum, bila-bila masa sahaja. Tapi saudara kita, ya Allah. Kan kita boleh tidur. Kan, tapi mereka tidur je. Tidur yang tidak menentu, dikatakan terpaksa tidur di tepi-tepi jalan. Suasana sekarang ni makin suasana musim makin sejuk tuan-tuan. Kan? Kita di sini sejuk juga. Tapi sejuk hujan. Dah 2 maghrib tak silap saya. Semalam pun maghrib hujan juga. Kan? Mujur hari ni kena jemput ceramah. Kalau tidak, tentang saya pun duduk kat rumah juga. Kita bukan dihujani dengan bom. Seperti mana saudara-saudara kita di Gaza khususnya. Di Palestin. Tapi kita dihujani dengan hujan betul. Memang lebat kan tuan-tuan? Dan saya nak balik tadi pukul 4. Ya Allah, boleh nampak ke jalan ni kan? Memang selebat-lebatnya hujan. Seperti biasa sampai depan NSK. Banjir berlaku kan? Masing-masing slow. Airnya dalam juga. Kan? Itu kita tuan-tuan, cabaran yang sikit saja. Banding dengan saudara-saudara kita ni tadi. Jadi ambil perhatian tuan-tuan. Hadis Nabi ni kata Nabi tidak akan mengaku umat kalau kita tak nak ambil tahu. Saya teringat kepada kisah bagaimana Nabi Allah Ibrahim. Ketika mana dia berlawan dengan ayah dia, panjang lah tuan-tuan. Saya tak bawa buku dialog dia dengan ayah dia dalam Al-Quran. Kan? Dialog dia dengan Raja Namrud sekali.
Sehinggalah satu ketika mana mereka kaum-kaum daripada puak-puak Namrud ini mengadakan apa tuan-tuan, majlis lah. Kan, majlis sukaria ataupun kata Piramlilu, majlis muda-mudi. Kan? Jadi pada hari tersebut Nabi Ibrahim bila diajak untuk pergi kepada majlis tersebut, Nabi Ibrahim bagi alasan, Nabi Ibrahim kata aku sakit. Kan? Tapi sebenarnya dia ada perancangan yang lain tuan-tuan. Jadi ketika mana majlis berlangsung, Nabi Ibrahim pergi kepada berhala-berhala, geng-geng Raja Namrud tadi, dan berhala itu pun memang yang dibuat oleh ayah dia sendiri. Kan? Kan? Apa dia buat? Dia ambilnya kapak lah katanya kan. Dihancurkannya berhala-berhala tersebut dan ditinggalkanlah kepada yang paling besar sekali. Dan digantungkannya kapaknya kat situ. Jadi bila orang-orang Raja Namrud ni sedar siapa punya angkara ni, kan, maka adalah yang memberitahu ini mungkin gejala angkara Ibrahim. Sebab Ibrahim dia nampak macam tak nak percaya, dia tak nak sembah Tuhan kita ini. Kan, maka berlakulah dialog antara mereka. Kan, antara Raja Namrud dengan Ibrahim dengan bapaknya. Sehinggalah Nabi Ibrahim dijatuhkan hukuman bakar hidup-hidup tuan-tuan. Maka diperintahkan dikumpulkan segala kayu api untuk membakar Nabi Ibrahim. Dan ketika mana dilontarkan api yang marakkan panas tuan-tuan. Sehingga dikatakan menggunakan manjanik. Apa dia manjanik ni? Manjanik ni lastik lah. Kan? Lastik untuk melastikkan Nabi Ibrahim supaya dia sampai kepada unggun api yang besar tadi. Maka dilastiklah Nabi Ibrahim. Tapi api yang asalnya, yang kebiasaan kita, kan, hakikatnya api ini dia tugas dia membakar dan sifatnya panas. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Saya surah Al-Anbiya ke apa? Ayat 69 ke apa? Saya tak ingat. Jadi api yang asalnya tadi membakar. Dia tidak membakar walaupun satu urat dari satu bulu roma daripada tubuh Nabi Ibrahim. Dan diceritakan juga, semua haiwan-haiwan atau makhluk ini semua nak tolong Nabi Ibrahim. Yang paling glamour, yang paling banyak kita baca kisah apa tuan-tuan? Bagaimana kisah burung pipit yang gunakan paruh dia pergi dekat kolam ambil air, kan, bawa jatuhkan dekat api yang sedang kononnya nak membakar Ibrahim. Maka dipelecehkan ataupun diperlekehkan oleh haiwan. Ada satu haiwan yang disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir kalau tuan-tuan tengok. Haiwan ini dipanggil dalam baca tadi, dia kata haiwan ini namanya tokek. Tokek ini kalau kita kata cicak lah kan tuan-tuan kan. Cicak lah. Cicak ni pelekehkan dia. Dia kata apa benda lah kau ni wahai pipit. Api yang sebesar gunung tu kau nak ambil pakai paruh. Kau yang kecil apa benda kau ni? Buat kerja gila ke apa? Ini dialog saya lah tuan-tuan kan. Dialog kita bahasanya kan. Memanglah dari segi logiknya tak ada kan tuan-tuan. Apa bendanya? Api yang sebesar itu. Kalau rumah kita terbakar, kalau terutama rumah kayu tuan-tuan, cuba tanya ahli bomba. Tak sampai 5 minit habis. Kan? Itu sifat dia lah biasanya. Sampaikan cicak ni pelekehkan. Cicak ni je yang tak bantu. Sebab itulah satu hari saya tak ingat siapa yang meriwayatkan hadis ini. Mereka pergi ke rumah Aisyah, Ummul Mukminin, dan dia nampak ada satu tombak ataupun satu benda lah senjata dalam kat rumah Aisyah tadi. Maka ditanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, apa guna tombak ni? Kata Aisyah, Nabi dulu pernah bersabda, kan, supaya aku bunuh tokek-tokek ataupun cicak-cicak ini. Kerana dialah satu-satunya haiwan yang tidak memberikan bantuan kepada Nabi Ibrahim ketika mana dia dibakar dulu. Kan? Itu dikatakan sunnah kepada kita untuk bunuh cicak. Jadi pengajaran kepada kita apa tuan-tuan? Pengajaran yang saya nak bawa pada tuan-tuan ini. Walaupun tadi burung pipit ni tadi kecil sahaja. Walaupun dia diperlekehkan kerana bawa air yang kecil daripada paruhnya. Tapi
Jawapan burung pipit ni apa? Dia kata besok ketika mana aku bertemu dengan Allah Tuhanku. Tu yang tadi ayat Tuan Imam baca tadi tu ada kaitan lah saya katakan. Pasti betul annama khalaqakum abasa annakum ilaina la turja'un tadi. Kan? Besok bila aku bertemu dengan Tuhan aku akan tanya, Allah akan tanya apa yang kau buat? Ketika mana Nabi aku Ibrahim dibakar oleh Namrud, apa yang kau buat? Maka kata burung pipit, aku wahai Allah, ambil usaha aku, ambil air, walaupun dengan paruhku yang kecil, dengan niat nak memadamkan api. Walaupun secara logiknya tidak berjaya. Tapi itulah usaha aku ada usaha aku. Kan? Jadi pengajarannya kepada kita tuan-tuan, hari ini, kan, kita kena ada peranan juga. Tak kira besar ataupun kecil. Kita tak boleh nak pergi nak berjuang. Kan? Kita tidak ada kemampuan. Dan mereka pun tak minta kita jadi bantu mereka berjuang. Dan mereka di sana pun, golongan-golongan dia adalah sayap-sayap itu kan, Hamas itu. Ada Brigade Al-Qassam, ada Al-Saraya, apa semua tu dia ada lah, geng-geng dia. Kan? Dia tak minta pun kita tuan-tuan. Tapi apa yang kita boleh buat? Bantuan yang kita boleh buat apa tuan-tuan? Dengan apa harta yang kita ada. Kan, berikanlah bantuan kepada mereka. Kalau tak banyak sikit. Kalau banyak lagi baguslah tuan-tuan kan. Sebab sekarang ni, kalau kita mendengar ceramah daripada Nadir An-Nuri, yang saya kata kahwin dengan orang Palestin tadi kan. Dia kata sekarang ni memanglah relief, bantuan dalam bentuk yang sekarang ni lah, selimut, apa semua makanan, semua itu yang penting dalam suasana perang. Tapi bila mana selepas daripada suasana perang, lebih lagi bantuan. Kan, disebutlah Cinta Gaza Malaysia, contoh pertubuhan yang dia ada kan, ada banyak lagi lah tuan-tuan kan. Tuan-tuan boleh bantu kat mana-mana. Walaupun nampak macam juta-juta, tapi sebenarnya sangat kecil. Tuan-tuan bayangkan masjid kita yang katanya sumbangan daripada rakyat Malaysia pun dah ranap. Sekolah mereka, rumah mereka tuan-tuan, semuanya ranap. Kan, ranap terus. Kan? Jadi sumbangan kita paling tidak besok kita adalah hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita memberikan bantuan kepada mereka. Sekarang ni juga kalau ikut, kalau tuan-tuan dengar Nadir Nuri ceramah tu kan, dia kata pasukan bomba kat sana, kan, pasukan penyelamat kat sana, mereka tak ada alat. Mereka terpaksa gunakan cangkul-cangkul untuk nak selamatkan saudara-saudara mereka yang berada di bawah runtuhan, yang mungkin masih hidup lagi. Tapi akhirnya mati juga kerana apa? Tak ada oksigen, terhempap di bawah tu kan. Tak ada benda. Sebab itulah antara bantuan yang diberikan oleh Cinta Gaza Malaysia contoh je kata. Mereka telah salurkan berapa ratus ribu. Targetnya nak beli genset. Tahu genset tuan-tuan? Enjin lah kan. Dengan mesin drill nak pecahkan bangunan-bangunan yang runtuh tadi dalam kerja menyelamat. Kan? Tapi barangnya tak ada tuan-tuan. Barangnya tidak ada. Tapi adalah yang dapat mereka berikan. Itu contoh. Apa lagi bantuan yang dia buat? Bila kita surikan sumbangan ni. Kan? Sepatutnya sumbangan ni bukan bermusim waktu perang je tuan-tuan. Mereka ni memerlukan bantuan. Tapi semangatnya orang-orang Palestin, Gaza ni contohnya. Mereka tak nak sangat duit kita ni. Mereka tak nak macam kita bagi ikan. Kan? Tapi mereka nak beri pancing. Sebab itulah antara program yang mereka buat. Kata Nadir, mereka ada cabang kebudayaan mereka yang menghubungkan hati-hati orang Malaysia dengan orang-orang Gaza ini. Supaya kita rasa bahawa itu saudara kita. Mereka juga ada inkubator yang membangunkan ekonomi. Orang-orang Palestin ni dia tak suka main terima duit bantuan macam kita je one off tu kan. Kita suka. Tapi mereka nak usaha sendiri. Sebab itulah dikatakan di sana adanya kebun strawberry Cameron katanya kan. Mereka buat, mereka nak usahakan sendiri. Hasil daripada tangan-tangan mereka. Mereka juga ada cabang yang dipanggil untuk sebagai menghilangkan trauma anak-anak ni tuan-tuan. Bayangkan anak-anak yang kehilangan ibu dan ayah. Yang menjadi yatim piatu. Bangun-bangun keluar yang selamat daripada bom itu kan. Kanak-kanak kecil contohnya dah habis dah, mak ayah dia keturunan dia habis. Tinggal dia selamat je. Sebab itu mereka juga ada cabang. Yang mereka ini namanya menghiburkan mangsa-mangsa perang ini.
Mereka buatlah badut dan sebagainya untuk menghiburkan anak-anak. Itu contohnya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pentingnya saya nak mengajak tuan-tuan malam ni. Untuk kita paling tidak menghulurkan sumbangan. Itu yang paling mudah lah. Kan? Yang paling mudah yang kita ada. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bagaimana penderitaan mereka ini, ya Allah. Kan? Kita tak mampu. Cumanya bila disebutkan ada satu kisah tu lah kan. Kalau dulu kita tengok dalam sejarah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khalid bin Al-Walid seorang panglima tentera Islam kan. Walaupun asalnya dia bukan Islam, tapi bila dia dah masuk Islam, dia menjadi panglima. Dalam banyak peperangan, Khalid bin Al-Walid ini menang. Sehinggalah dia digelar Saifullahul Maslul, pedang Allah yang terhunus. Tapi Khalid bin Al-Walid ini tuan-tuan, di akhirnya dia menangis ketika mana dia sakit di atas katil. Dia kata, aku ni dah banyak perang dah aku masuk. Kan? Tapi sahabat-sahabat aku kebanyakannya telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai syahid. Tetapi apa nasib aku ni? Kan? Allah Subhanahu Wa Taala tak pilih aku sebagai syahid. Tetapi ulama kata apa tadi? Kalau hadis yang saya bacakan tadi kan. Barang siapa yang tidak pernah berjihad ataupun langsung dia tidak ada hati dalam hatinya untuk berjihad, maka dia akan mati dalam salah satu cabang munafik. Jadi ulama kata Khalid bin Al-Walid ni walaupun dia tak mati di medan perang, walaupun dia mati di atas katilnya, tapi dia tetap juga dianugerahkan syahid. Kerana dia nak sangat syahid. Tapi oleh kerana berkatnya doa yang Nabi sebut, gelaran yang Nabi berikan pada dia, Saifullahil Maslul. Kan, pedang yang hebat yang terhunus. Kalau tidak, tak jadilah dia hebat kan. Kalau tidak, seolah-olah sebutan Nabi, gelaran Nabi itu macam tak betul. Kan, tapi kerana izzahnya tadi, kerana berkatnya doa Nabi tadi, Khalid Al-Walid tak pernah tumpas tuan-tuan. Itu cerita zaman Nabi. Tapi cerita zaman hari ini pun ada juga. Sebagai contoh yang disebutkan, yang saya dengar daripada Nadir An-Nuri kata apa? Dalam peperangan tahun 2021, kan baru lagi lah tuan-tuan kan sebelum ni. Kan ada satu keluarga, seorang ibu ni dia mewakafkan 3 orang anak dia tuan-tuan. Kan, dan ketiga-tiga anaknya syahid, tinggal seorang saja yang namanya Abu Husin Farhad. Dia anak yang keempat. Dan dia ni Abu Husin Farhad ni dia melatih tentera-tentera lah tuan-tuan, Hamas ni tadi. Satu hari pada satu peperangan tahun 2021, dikatakan dia telah pun memindahkan anak dan isteri dia pindah tempat lain. Yang dia pun sebab dia rasa-rasa macam kawasan dia nak dibom lah tuan-tuan kan. Dia tidur di rumahnya. Rumah mereka kan tinggi-tinggi tuan-tuan. Tidur di rumahnya tingkat 5 dia katakan. Jadi pada malam itu baru saja dia nak tidur, rupa-rupanya bangunan rumah yang dia duduk tadi diserang oleh jet F-16 daripada tentera Israel. Hancur rumah dia tuan-tuan. Dan dia ditakdirkan tadi dia sempat bergantung dekat salah satu lantai atau dinding rumahnya tadi. Kan dia bergantung tu, kemudian ada katanya ada katil yang menghalang dia daripada cedera lah. Dan bila kawan-kawan dah selamatkan dia, bawa dia ke hospital, doktor dah cek semua. Doktor kata tidak ada sebarang kecederaan dalaman. Apa yang berlaku pada Abu Husin Farhad ni tuan-tuan, dia menangis tuan-tuan. Dia menangis teresak-esak ketika mana sahabat-sahabat ni cerita zaman ni tuan-tuan. Kalau tadi yang saya bawa tadi cerita Khalid Al-Walid zaman Rasulullah. Tapi Abu Husin Farhad ni bila doktor kata dia selamat, kan, kawan-kawan dia tanya, kenapa kau menangis? Kata Abu Husin, dulu mak aku dah wakafkan kami ni anak-anak lelaki ni untuk mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 3 adik-beradik aku telah pun syahid. Tetapi apalah dosa aku sehingga Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi belum pilih aku sebagai salah seorang syahid. Itu semangatnya tuan-tuan. Yang semangat itu yang kita nak bawa. Kalau boleh kepada anak-anak kita, generasi kita. Kan, jangan habiskan masanya sekadar menonton televisyen. Sekarang ni anak-anak kita termasuk anak saya, cabarannya ialah handphone. Handphone 24 jam tuan-tuan. Kalau nak pergi surau tu kena tutup kipas, tutup handphone, tutup wifi. Kan, tutup lampu. Kan. Pun, lepas tu kalau tak jalan lagi kena suara macam suara singa dulu.
kan? Pun tak jalan juga. Itu cabaran. Sedangkan pemuda-pemuda Palestin mereka bercita-cita untuk syahid. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bayangkan tuan-tuan. Sebab itu saya nak mengajak tuan-tuan supaya kita ni memberi kesedaran lah pada anak-anak kita ni. Bagaimana perjuangan rakyat Palestin. Sebab ini adalah bumi yang ketiga, bumi suci umat Islam, tanah haram yang ketiga tuan-tuan. Selepas daripada Mekah, Madinah. Dan kita semua belum berpeluang lagi. Sebab itu tuan-tuan, dikatakan kalau kita berjumpa orang-orang Palestin ini, mereka akan sebut, apa tuan-tuan? Dia kata apa? Dia kata, ahlan ila ardikum. Selamat datang kepada bumi kamu. Dia tak kata bumi mereka je. Tapi kita ni saudara-saudara mereka ni ialah bumi kita lah juga. Palestin ni bumi kita. Kan? Satu lagi apa ayat dia? Narakum fi al-Quds. InsyaAllah kita akan sama-sama berjumpa nanti di Masjidil Aqsa. Satu hari mudah-mudahan. Mereka akan sampai tuan-tuan. Cumanya dah akhir zaman. Nanti bila Palestin dah dibebaskan sepenuhnya, itu dah penghujung daripada zaman ini. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita selalu kalau sambut Isra' dan Mi'raj selalu dibacakan kan. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kita dah baca dah. Dan kita ni umat yang bernasib baik. Yang Allah SWT sebutkan sekeliling Baitul Maqdis itu bumi yang penuh dengan keberkatan. Kan? Kalau dulu mungkin mereka tak nampak, sekarang ni kita dah nampak. Peperangan sekarang ni kita nak merebut Masjidil Aqsa. Kalau mengikut orang-orang Yahudi ni tuan-tuan, kepercayaan mereka, iman mereka dalam kitab Talmud bahawa Masjidil Aqsa tu mereka dipanggil Ma'bad Muntazir, kan, tempat ibadah mereka yang mereka sedang tunggu. Yang dipanggil Haikal Sulaiman dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab itulah saya nak mengajak tuan-tuan pada hari ini, pada malam ini supaya kita ambil perhatian, ambil cakna, ambil peduli, kan? Seperti mana yang disarankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita termasuk dalam golongan orang yang Nabi kata termasuk dalam golongan kami. Selain itu banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Sebab doa itu senjata orang-orang Islam. Dalam setiap doa kita, dalam setiap sujud kita, panjatkan doa kita. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Untuk malam ni sekadar peringatan untuk diri saya dan untuk tuan-tuan, untuk kita sama-sama. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang yang paling tidak ada serba sedikit jihad kita untuk sama-sama turut terlibat dalam pembebasan Palestin insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya mohon berbanyak kemaafan daripada tuan-tuan andainya apa yang saya sampaikan tidak bertepatan ataupun tidak bertepatan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya mohon banyak kemaafan daripada tuan-tuan andainya ada bahasa yang saya gunakan yang tuan-tuan tak suka mendengarnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah